Soalan yang sama saya tanya kepada staf. Lepas tu saya pun panggil, awak nak RM1 ke nak RM27? Saya kata ini terakhir ya. Terakhir awak solat seorang-seorang. Terakhir. Tuan Puan sekalian, pasal solat jemaah, saya sendiri sangat-sangat menjadi isu besar lah. Saya marah lah macam tu lah. Kalau anak saya tak solat jemaah, saya bukan nak kata saya bagus. Saya nak sebut, contohlah anak perempuan, dia sama-sama kat rumah, dia tak solat jemaah. Itu adalah satu kesalahan besar dalam parenting ataupun dalam keluarga. Yang lelaki memang wajib semua pergi surau. Maghrib, Isyak, subuh wajib pergi surau, pergi masjid. Tapi yang perempuan ni, ada waktu mereka pergi, ada waktu tak pergi. Kalau saya balik pukul 10 malam, saya jumpa anak-anak, antara soalan saya akan tanya, solat maghrib Isyak tadi Sarah dengan Atikah solat macam mana? Solat jemaah tak? Kadang-kadang dia orang terlupa, dia orang tak solat jemaah. Saya akan tanya macam ni, kalau Umi bagi pilihan, nak RM1 ke nak RM27? Nak yang mana? Dia akan jawab nak RM27. Kenapa? Sebab RM27 boleh beli macam-macam. Macam-macam makanan boleh beli, barang pun boleh beli. RM1 tak tahu nak beli apa RM1. Ada jugalah gula-gula bolehlah RM1. Nak yang mana? Nak RM27 ke nak RM1? Dia akan jawab nak RM27. Soalan yang sama saya tanya kepada staf yang ikut. Kami solat jemaah dekat kedai perabot. Saya minta masa hari kad nilai baru ni, pusing ada nak solat masa tu sebab cari barang, nak hias ni lah studio ni. Ada beberapa tempat nak tumpah solat tak boleh. Akhirnya kedai ada nilai kan, ada banyak kedai perabot kan. Saya pun minta lah dengan Pakistan tu, saya nak tumpah solat. Dia kata tak ada ruang solat. Saya nak solat tepi-tepi ni ya, tepi almari ni, tepi-tepi sofa ni. Alhamdulillah dia bagi. Lepas tu dia bagi 1 je sejadah. Saya kata nak 4 sejadah sebab nak solat jemaah. Dia orang boleh, alhamdulillah dia orang boleh tolak kerusi, tolak kerusi nak biar ada ruang untuk solat jemaah lelaki perempuan. Pasal ada seorang staff, dia sebenarnya jauh sikit, seorang. Lepas tu saya pun panggil, awak nak RM1 ke nak RM27? Saya kata ini terakhir ya. Terakhir awak solat seorang-seorang. Terakhir. Kenapa awak tak masuk je solat jemaah tadi? Awak nampak kami solat jemaah. Saya dah hampa dah sejadah. Ada nampak sejadah kosong. Saat dia kata macam dekat pula dengan ustazah. Macam tak jauh, macam tak ada border. Saya kata, kalau awak pergi Mekah, awak pergi Madinah, awak boleh nampak. Kalau kat Mekah tu lagilah, sebelah-sebelah je. Awak pernah pergi Mekah? Awak pernah, Ustaz Minu pernah umrah? Betul tak dekat Mekah? Dekat Mekah solat laki perempuan tu sebelah-sebelah je. Lagi-lagi dekat tawaf ke, dekat mana? Dekat sa'i ke, dekat mana? Saya kata tak ada masalah. Sebab kita ni, kalau kat Malaysia kita ingat apa? Kalau solat jemaah ni mesti kena dengan, perempuan laki mesti kena ada penghadang, kena apa. Tak ada. Dalam keadaan tertentu jaga solat jemaah. Terlalu besar beza dia, terlalu besar. Saya kata, awak pun tak nak RM1 kan? Awak nak RM27. Tapi itu hal dunia. Kenapa hal akhirat awak tak nak kejar macam tu? Kenapa hal-hal akhirat? Memanglah sebab tak nampak. Tak nampak, tapi itu hadis yang sahih. Perbezaan 27 kali ganda. Kenapa awak tak nak kejar hal akhirat? Kenapa awak tak nak kejar hal akhirat? Beza besar sangat 27 dengan 1. Kalau ditukar kepada duit, awak memang akan ambil RM27. Mustahil awak nak ambil RM1. Tapi kenapa hal akhirat awak ambil ringan? Ini tentang tempat kita nak tuju. Ceramah walaupun kepada staf ke ceramah. Tuan-puan sekalian, saya nak bagi tahu suami isteri yang suami tak pergi solat dekat masjid surau tapi buat jemaah dekat rumah. Okey. Tapi ada ramai suami isteri tak solat jemaah pun kat rumah. Dua-dua suami isteri semayang tapi tak jemaah. Alasan apa? Saya tak tahu sangat, saya tak layak jadi imam. Habis tu kenapa akad nikah dulu? Bukankah akad nikah itu jadi pemimpin dan akad nikah tu untuk jadi imam dan isteri jadi makmum? Saya kata susah apa tuan? Beza dia niat je, yang lain semua sama. Kalau maghrib isyak tu kan baca kuat. Kalau tuan tak reti dan takut nak baca kuat, tuan boleh baca perlahan macam baca asar dengan zuhur. Ada pula kata, ustazah anak tak boleh, kami gila-gila sebab ada baby. Pengalaman saya, 7 orang anak. Bila kita nak jemaah,
anak tu letak tepi, walaupun anak tu menangis macam mana pun, saya tak pernah nampak anak tu jadi, anak tu ada yang menangis tak boleh letak. Kita boleh dukung, tapi kena pastikan pampers anak tu bersih, tak ada najis. Tapi saya, pesen saya, tak apalah anak tu menangis. Menangis tu bagus untuk paru-paru dia. Kalau doktor lah, memang menangis tu bagus untuk paru-paru dia, untuk bahagian abnormal dia. Menangis tu takkan menyakitkan anak, tak akan mudarat macam tu. Lagipun bukan lama, 5 minit 10 minit. Dia nangis dia berhenti, dia nangis dia berhenti. So anak takkan jadi penghalang untuk kita jemaah. Dan percayalah, bila anak tu dah biasa, dia nampak kita solat, dia tahu macam mana pun kita takkan ambil dia, akhirnya anak tu behave, anak tu okey. Dia boleh duduk elok, dia boleh main, dia tunggu mak dia habis solat. Tolonglah berusaha untuk solat jamaah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda lihat sendiri sekeliling tu, kita ada tiang-tiang yang tegak berdiri. Di sana pun adalah satu usaha untuk membangunkan pusat ilmu di sini, madrasah yang akan dibangunkan nanti. Itu juga memerlukan sumbangan dan juga bantuan daripada semua yang akan menelan belanja sebanyak 2 juta dalam masa tempoh 6 bulan daripada sekarang. Dan operasi di sini pun akan bermula pada bulan Mac tahun hadapan 2024. Saya nak share rumah contoh pada siapa yang ingin berhajat, mengimpikan untuk jadi penduduk di Perkampungan Hijrah, silakan. Dia bukan hanya untuk warga emas, untuk warga muda lagilah kita alu-alukan. Tetapi dengan syarat yang menginap di sini, dia mesti istiqamah dengan majlis ilmu yang kita akan adakan setiap hari. Ada pengajian berkitab, ada pengajian formal untuk anak-anak, kan, sekolah-sekolah akan dibina di dalam sekolah rendah, sekolah menengah. Kita plan tu sampai nak bina college lah, insya-Allah. Kemudian dalam ini akan dibuat agrotourism, akan dibina resort, akan ada suka-suka sunnah memanah, berkuda, berenang. Sebab kita akan buat beberapa kolam renang tertutup bagi perempuan, kolam renang khas bagi lelaki dan untuk keluarga. Kemudian dalam ini akan dibangunkan mini-mini kilang untuk wujudkan ruang pekerjaan. Dan dalamnya ada plantation. Kita dah mulakan dah apa, nanti kita bawa. Kita ada perikanan, ikan dah berapa kolam dah kita ni, ikan kita dah keluarkan hasil dah. Kita dah dapat pendapatan dah daripada ikan. Kemudian kita akan buat mini zoo sebagai tarikan tempat ini. Perkampungan Hijrah ini akan menjadi tarikan pelancongan luar negara, dalam negara, Islam dan non-Muslim. Kita nak supaya mereka hadir dengan tarikan pelancongan, tetapi mereka hadir ke sebuah tempat untuk berhijrah. Hijrah daripada non-Muslim kepada Muslim, hijrah daripada kurang baik lebih baik, dan hijrahkan diri kita daripada alam dunia ke alam barzah dengan lebih baik. Macam itulah. Okey, so pasal apa saja persoalan tentang Perkampungan Al-Hijrah, anda boleh rujuk kepada laman rasmi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini ada rumah contoh. Boleh tengok. Ini ada rumah contoh. Ini rumah contoh untuk 1 bilik. Kita akan buat rumah 2 bilik. Kita akan buat rumah 3 bilik jika ada yang untuk 3 bilik. Sebab tu saya katakan bukan hanya untuk warga emas. Mungkin ada keluarga yang ingin menginap di sini, tapi dengan syarat dia boleh komit dengan majlis ilmu yang kita buat. Sebab kita nak masjid yang kita bina, surau ataupun pusat ilmu itu imarah. Jadi kita tak nak, dia nak surrounding yang ilmiah, yang islami, so dia nak duduk di sini, no. Kita boleh tengok yang paling utama, mereka yang menginap di sini adalah mereka yang boleh memberikan komitmen lah kepada program-program yang disediakan. Kita boleh tengok ini rumah contoh kita. Ini bilik. Ini kita buat contoh kalau siapa yang nak beli rumah di sini dengan siap ID, dia wakaf, sistem wakaf. Beli dan wakafkan kepada Yayasan Al-Hijrah. Ini tandas apa semua. Inilah design yang kita cadangkan. Inilah contohnya kita siapkan kitchen cabinet apa semua. Ini adalah kawasan pertanian yang kita dah mula membajak. Kita dah mula ni.
lebih kurang 1 ekar. Ini adalah test lah. Ini adalah pilot project untuk pertanian. Kita akan buat sistem fertigasi ni dalam proses lagi semua ni. Kalau berjaya untuk pilot project di sini, kita terus buat timun lah. Timun fertigasi, timun batang. Berjaya, kita akan buat untuk 4 ekar lagi di tanah yang lain. Tuan-puan sekalian, itu yang saya sebutkan. Kita memang ada plan untuk sustain ekonomi supaya kita tidak bergantung pada semua ramai bagi kos operasi perkampungan hijrah. Namun peringkat awal untuk membangunkan bangunan-bangunan yang besar. Contoh International Islamic School, masjid, musalla, mini-mini kilang, rumah-rumah asnaf, rumah anak yatim, rumah fakir miskin, rumah ibu tunggal petunggal, rumah pekerja, gelandangan, semua itu adalah memerlukan kos yang sangat tinggi, juta-juta. Itu yang peringkat awal kita perlukan sokongan, sumbangan daripada tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah jadikanlah perkampungan hijrah ni satu tempat pilihan anda untuk menanam tanaman yang akan dituai nikmatnya di akhirat kelak. Sebab itu kita panggil dunia adalah ladang untuk menanam dan untuk menikmati hasil adalah di akhirat. So jadikanlah perkampungan hijrah 42 ekar ni sebagai ladang untuk menanam tanaman yang akan kita nikmati di akhirat, iaitu tanaman pahala untuk kita semua.